dalam hidup manusia ni, manusia secara falsafahnya dan juga secara praktikalnya, manusia mesti berusaha untuk mencari setiap hari yang lebih benar dalam hidup dia. Sama ada dia dahulu kita belum Islam, kita mengembara untuk mendapatkan Islam. Dan pengembaraan itu tidak pernah tamat. Dan itulah perkara yang diajar oleh agama. Sebab itu kita solat tadi masih lagi kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Padahal kita sudah solat. Kerana untuk memenuhi maksud jalan yang lurus dalam kehidupan ini bukan satu perkara sahaja. Kita ada bab solat, bab puasa, bab zakat, ibu bapa, bab perhubungan, kesemuanya memerlukan jalan yang lurus. Oleh kerana jalan yang lurus ini semua orang klaim dia jalan yang lurus. Apatah lagi tidak ada agama melainkan mempunyai berbagai-bagai mazhab pemikiran. Kerana bermula daripada Nabi yang meninggalkan agama tersebut telah pergi, ataupun mana-mana pengasas agama yang lain, tentulah penganutnya mempunyai berbagai-bagai tafsiran. Lebih lama, lebih banyak tafsiran itu ada. Dan Nabi Muhammad SAW memberitahu bahawanya hal ini akan berlaku. Fa innahu man ya'ish min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesiapa yang hidup selepasku ini, kata Nabi, dia akan melihat perbezaan pendapat yang banyak. Dia dah bagi tahu pada kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu hendaklah pegang dengan sunnahku, jalanku, dan jalan para khulafa yang mendapat petunjuk, yang rasyid, yang memberikan petunjuk, yang membimbing dan yang mendapat petunjuk. Al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan kita di dalam salat, orang Islam bila sayang kita sebut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Dan Quran sifatkan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang yang Allah beri kurnia itu para nabi, para siddiqin dan syuhada dan salihin. Oleh kerana itu jalan mufti tak boleh pakai, jalan Zamri tak boleh pakai, jalan siapa pun tak boleh pakai. Yang boleh pakai ialah jalan Nabi SAW. So kita sentiasa dalam hidup ini berjuang untuk mengetahui yang benar di atas yang benar. Kadang-kadang ada perkara kebenaran itu menjelma di dalam berbagai pendapat. Kadang-kadang kebenaran itu dalam satu jalan. Kadang-kadang kebenaran itu ialah berada dalam diri kita sendiri, bukan pada perkara itu. Bagaimana kita menentukan niat yang benar? Sebab itu maka manusia sentiasa akan bertarung dengan hal ini. Hatta orang-orang yang menyatakan mereka berada di kalangan para ulama juga, setiap hari mereka mesti meminta kebenaran, kerana mereka menganalisa hukum dan nak mengetahui pandangan-pandangan Nabi sudah tak ada. Kalau Nabi ada senang, kita semua ada masalah, kita pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, pas ke UMNO yang betul. Senang abang kan? Ya Rasulullah ni nak pilihan raya ni, nak pangkal Barisan Nasional kan, Pakatan apa? Pakatan Harapan. Tak ada. Hatta telah khilaf apabila Nabi SAW telah wafat, telah khilaf antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada siapa di kalangan mereka yang mendakwa bahawasanya kebenaran mutlak bersama kami. Tidak pula mereka mendakwa bahawasanya kami telah mimpi. Nabi marilah majlis ya hanana kami ke apa, dan bagi tahu bahawasanya sesungguhnya kebenaran bersama aku ataupun kebenaran tidak bersama dengan engkau. Tidak ada sesiapa yang boleh menafikan, mendakwa hal seperti ini. Maka yang ada ialah peninggalan kita ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Disuruh kita menganalisa nas-nas itu. Di situ datangnya intelektualisme di dalam agama. Di situ datangnya pendidikan dalam agama. Di situ datangnya pemikiran dalam agama. Argumen di dalam agama digunakan menunjukkan agama ini ditegakkan di atas pendidikan, ditegakkan di atas hujah, ditegakkan di atas analisa. Maka dengan itu, maka setiap hari semua orang kena buat. Mungkin satu orang tokoh tu dia benar dalam 10 perkara, dia tidak benar dalam 5 perkara. Mungkin saya benar dalam 7 perkara, saya tidak benar dalam 3 perkara. Kerana yang benar mutlak ialah Nabi SAW. Maka agama mengajar supaya kita tidak taksub. Kita tidak taksub. Dan ulama menyebut, Imam Malik menyebut, Imam Malik yang mengajar, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, tempat Nabi mengajar Muwatta' Malik.
yang disebut oleh Imam Syafi'i asahul kitab ala wajhil ard, kitab yang paling sah di atas muka bumi. Masa tu Bukhari belum ada lagi, Muslim belum ada lagi. Dia mengajar di Masjid Nabi. Dia menyatakan kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak ila al-ma'sum sahibu hadzal maqam. Semua orang diterima dan ditolak perkataannya melainkan yang maksum, yang tidak bersalah, yang tak mungkin tersilap, yang tidak mungkin buat salah, yang buat dosa, buat kesesatan. Tuan punya kubur ini, yaitu Nabi SAW. Maka para ulama sepanjang zaman, mereka bukan ulama politik yang mengira undi mereka. Apabila mereka salah, mereka menyatakan kami telah silap. Apabila mereka ulama yang ikhlas di kalangan para ulama imam-imam mazhab. Sebab itu kita telah baca taraktu qaula Abi Hanifah lihada, aku tinggalkan pendapat Abu Hanifah kerana aku mendapati hujah yang sahih yang disebut oleh Abu Yusuf, anak murid yang paling kanan Abu Hanifah. Kita lihat Al-Imam Nawawi berbeza dengan pendapat Imam Syafi'i. Kita lihat Al-Muzani ada pendapatnya yang berbeza dengan Imam Syafi'i walaupun dia merupakan anak murid utama Syafi'i. Kita tengok Sulaiman bin Rabi' yang berbeza dengan Al-Imam Syafi'i walaupun mereka semua hatta Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan bahawasanya ma jadaltu ahadan illan tamannaitu an yudhhirallahu al-haqqa ala lisani. Tidak aku berdebat dengan seseorang melainkan aku mengharapkan Allah menzahirkan kebenaran di atas lidahnya supaya dengan itu aku dapat mengambil daripadanya. Maka dengan itu kita mengembara mencari ilmu. Bukan kalau duduklah masuk Islam relax, kita nak spoon feeding, semua orang bagi makan pada kita. Kita mesti setiap hari kena analisa, kenapa ustaz kata macam ni, kenapa tuan mufti kata macam ni. Dia tak boleh kata saya kata sebab saya mufti, tak boleh. Saya ustaz, awak bukan, tak boleh. Dia mesti memberi dalil, mesti memberi hujah, kerana kita bukan mengikut tubuhnya dan mengikut dirinya, kita mengikut hujah yang dibawa olehnya. Itulah agama. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kata Allah. Datangilah hujah-hujah kamu jika kamu orang yang benar. Tuhan mencabar hamba-hambanya supaya berhujah, padahal hamba-hambanya tentu tidak dapat berhujah dengan Tuhan yang maha bijaksana yang menciptakan alam dan manusia yang kerdil ini dibandingkan alam yang maha luas. Tapi Tuhan kata datangkanlah hujah kamu jika kamu orang yang benar. Lagikan manusia yang tidak mampu berhujah dengan Tuhan diberi peluang untuk berhujah. Ini kan pula kita semua. Maka setiap kita mendengar hujah, dan mungkin ada orang memperbodohkan kita, awak siapa nak faham hujah, awak belum sampai makamnya lagi. Kita mungkin tidak dapat memahami keseluruhan, tapi kita mungkin akan dapat memahami sebahagian. Sekurang-kurangnya kita tahu. Macam kita pergi beli kereta, cik beli kereta ni cik, kereta ni bagus ke bang? Awak bukan engineer, jangan tanya bagus ke tak, beli saja. Tak, saya nak pakai, saya kena tanya lah. At least kita kena belajar. Melainkan kita memang tak reti, dia kelentong kita, kita beli. Maka kita disuruh belajar. Melainkan kita jahil, kita dah tak mampu dah. Orang bagi tahu 4 campur 5, kita bagi tahu 74. Maka ketika itu kita ikut je lah. Dengan itu maka agama sebab itu menyuruh kita berfikir, mencari hujah. Melainkan dalam perkara yang kita tak mampu, maka kita ikut dengan kadar pengetahuan yang kita dapat daripada penghujahan itu.